Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kalau korang suka video kali ini macam biasa guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share juga video ni dekat kawan-kawan korang. Okay, kat mana-mana platform, Instagram ke, Facebook ke, tak kisah. Okay, terima kasih. So, hari ni aku ada sebuah kisah seram yang aku ambil sendiri daripada vlog. Bukan vlog, blog Fiction Shasha, di mana kisah ni mengisahkan seorang wanita yang bernama Wawa dan sahabatnya bernama Hana, dan ada sesuatu perkara yang aneh berlaku ketika diorang nak pergi balik ke rumah. So let's roll out. Okey, kisah ni berlaku ketika hari Jumaat. Okey, yang si Wawa ni dia plan dengan Hana nak makan-makan kat luar. Yang aku rasa tak boleh belanya apabila yang si Wawa ni duduk di Hulu Langat dan si Hana ni pula duduk dekat Putrajaya. So Hulu Langat ke Putrajaya tu memang sebelah-sebelah pun. Bapak jauh dia. Lepas tu dia pun pukul 9 malam si Wawa ni gerak nak pick up si Hana tu dekat Putrajaya untuk makan. Diorang plan makan pula dekat Nilai. Aku pun tak faham kenapa jauh sangat nak pergi makannya. Dah habis makan dalam pukul 11.30 malam. Diorang pun macam, Wawa cakap, weh, apa kata kita tidur rumah makcik aku lah. Dah pukul 11.30 malam ni. Bara tu, mata aku nak barai dah bawa kereta ni. Lepas tu yang si Hana pun macam, okey lah, aku ikut je. Kalau makcik kau okey, kalau aku tumpang okey je. Lepas tu Wawa pun macam, okey lah, ons. Lepas tu diorang yang nak dijadikan ceritanya, si Wawa ni tak tahu rumah makcik dekat mana. Jadi dia suruh Hana ni pasang GPS. Dia pasang GPS, dia bagi tahu lokasi rumah makcik dekat mana. Yang si Hana pun cari. Okey, dah dapat lokasi. Okey, Wawa ni drive. Lepas tu dia lalu sebuah kawasan perumahan yang dia tak pernah lalu sebelum ni. Kawasan perumahan tu sangat sunyi dan usang. Macam Wawa ni pun uzon lah. Mungkin orang kawasan rumah ni memang jimat elektrik kot. Tanpa diorang sedar, GPS pun dah berkata, macam GPS pun tiba-tiba berbunyi, you have safely arrived. Macam tu lah kot bunyi dia. Dan diorang tersedar, depan diorang terdapat sebuah kuil lama. Kiri kanan dia semua semak. Hana pun pandang Wawa, Wawa pun pandang Hana. Salah jalan ni. Kau biar betul kau search apa tadi tu, Hana? Betul lah ni, aku search kawasan yang kau bagi tu lah, mak cik kau tu. Lepas tu macam, okey. Lepas tu yang si Wawa tengok balik, betul lah ni rumah makcik aku. Tapi asal kita lepas ke sini? Lepas tu Hana pun, aku tak tahu tu. Lepas tu Wawa pun macam, dia rasa dia tak sedar hati lah. Wawa pun minta dekat Hana macam, apa kata kita baca surah Kursi banyak kali. Okay, dia pun baca surah Ayatul Kursi, baca. Diorang search balik rumah makcik si Wawa ni. Alhamdulillah dah reset. Tapi bila diorang ikut GPS tu, diorang lalu dekat jalan lain pula. Diorang lalu ke sebuah perkampungan dan dia lalu ada roundabout kat situ. Dia lalu roundabout. Okey, dia ikut GPS tu. Lalu pukul 9. Okey, dia pun ikutlah lalu pukul 9. Dia lalu. Okey, GPS cakap turn right. Lepas tu yang si Wawa ni pun berhenti mengejut. Bila dah berhenti mengejut, Hana pun macam, Wang, kau pahal wah, tiba-tiba berhenti mengejut dah, kenapa? Lepas tu, yelah, si Wawa terkejut, tiba berhenti mengejut kan, dah kenapa kan, tengah malam gelap-gelap kan. Lepas tu Hana pun macam, serius lah kita nak pergi ke kanan ni? Lepas tu Hana macam, lah, cuba tengok ni dia suka kanan. Lepas tu Hana pun, lepas tu Wawa pun macam, kalau kita pusing ke kanan, jari telunjuk Wawa menunjukkan pada satu papan tanda. Dan Hana tengok kat papan tanda tu tertulis kawasan tanah perkuburan Islam. Hana terdiam membisu. Lepas tu Wawa pun tekan minyak
tak apa, dia straight je. Dia tak masuk kanan lah. Dia straight je. Dia straight cakap, kalau aku jumpa tanah lapang ke rumah ke, aku U-turn. Okay, aku U-turn, kita pergi balik roundabout tu, kita try cari jalan lain pula. Lepas tu Encik Hana pun okay. Lepas tu Wawa terjumpa sebuah rumah kayu yang usang, gelap gelita. Tapi depan tu ada ruang yang besar. So Wawa pun dia pusing kereta dekat situ. Bila dia dah hampir nak meninggalkan rumah bedak pusing balik tu, dia dah hampir nak tinggalkan rumah kayu tu, dia pandang kejap. Sepintas lalu dia terpandang ada sekujur tubuh yang memakai kain berwarna putih yang lusuh, sedang cakap apa, mencangkung dekat tangga rumah kayu tersebut. Wawa pun macam push. Dia panik. Dia tekan terus minyak. Dia lalu pas perkumpulan tadi balik. Dia pergi roundabout. Dia ambil jalan lain. Tapi yang peliknya, bila dia ambil jalan lain, Wawa terjumpa balik kawasan perkuburan tadi. Ikut jalan lain, sama. Ikut jalan lain, sama balik. Patah balik tempat tadi. Member pun dah petak dah. Dia macam, aku lalu jalan lain tadi. Lepas tu dia berhenti tepi jalan jap dengan Hana. Diorang baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi, baca 3 kul. Diorang baca banyak kali. Lepas tu diorang teruskan perjalanan. Diorang nampak satu papan tanda telah tulis yang tulis Highway Lekas. Entry to Highway Lekas lah. Lepas tu dalam pukul 12.30 diorang baru masuk Highway Lekas. Yang si Wawa ni ternampak lah ada dalam 2-3 buah kereta yang potong dia punya Myvi. Main gila. Tu lagi seram, potong Myvi. Kereta apa pun tak tahu. Lepas tu yang si Wawa ni cakap dengan Hana, ni kita dah sampai Lekas ni, tidur rumah aku je lah. Lepas tu Hana pun cakap lepas tu dia pun cakap lah sekali kan, ni tak jauh pun, dalam 30 ke 40 minit sampailah ke rumah aku. Okay. Lepas tu Hana pun macam dia pun tengok, anggap mungkin Hana dah penat lah kan. Dia pun sendiri pun dah penat, mental, fizikal dah penat lah, dengan nampak benda putih tu lagi, dengan lalu tepi kubur tu lagi. Dia dah penat mental. Dia tahu dia nak balik rumah, sampai rumah mandi terus tidur dengan Hana sekali. Lepas tu dia bawa kereta, tengok Hana tu macam penat yang menunduk kan. Okay, Wawa pun time tu dah penat. Dia pun bawa kereta kan. Tanpa dia sedar, dia bawa kereta, dia tengok meter dia 120 km sejam. Macam, tapi cakap dengan Hana, asal aku rasa kereta aku macam slow sangat lah, macam cipu je. Myvi ni 120 km sejam ni, tapi asal aku rasa slow gila. Lepas tu cakap-cakap lah sampai pandang depan, drive kan, nak concentrate. Lepas tu dia macam, Hana pun tak jawab. Macam, budak ni dah tidur ke tu. Lepas tu dia pandang sebelah. Dia ternampak, okay, Hana tengah tidur, tapi tingkap di sebelah Hana, dia ternampak ada sehelai kain putih sedang terjuntai dekat situ. Potong. Lepas tu dia macam, Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Nasib baik time tu dia boleh kawal kereta dia tau. Lepas tu dia macam pandang cermin belakang dia. Aku tak tahu kenapa dia ni dah obviously nampak kain putih, tapi tu dia pandang pula cermin belakang. Pandang cermin belakang, tak ada apa. Tapi dia nampak cermin belakang tu macam gelap tau. Tak nampak line putih, tak nampak, maksud aku tak nampak line putih jalan raya, tak nampak lampu jalan langsung. And dia test lah tengok dekat side mirror kanan dia. Tengok nampak line putih dengan lampu kat belakang tau. Dia tengok balik kat kamera dia, dekat cermin belakang dia, nampak gelap je. Lepas tu yang si Wawa ni pun tak sedap hati lah.
Bila tak sedap hati, dia pun keluarkan time tu zaman-zaman play kan, play apa, play DVD. Dia ambil CD Yasin dia nak masuk kan, masuk ke CD. Okay, dia start main. Dia on Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengah bawa kan, ya Hana tutup dia punya radio. Hana tutup bacaan Yasin tersebut. Lepas tu si Wawan ni buka balik kan, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu si Hana ni tutup balik. Lepas tu macam Wawan, dia ni ajak main pula. Dah kenapa kan, tengah-tengah genting, tengah-tengah apa cakap climax ni, tengah climax ni ajak main-main kan. Lepas tu si Wawan ni pergi tangan dia ke radio, on Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia ternampak pada cakap ekor mata dia, nampak pada mata putih dia, dia nampak Hana sedang tajam memandang pada dia. Mata bulat tengah pandang dia, macam pandang tajam kat dia, macam tengah marah. Lepas tu Hana pun Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Lepas tu yang si Hana ni pun cakap, kenapa? Takut ke? Lepas tu start pada tu, yang si Hana ni pun dia meracau, kejap dia gelak, kejap dia menangis. Yang si Wawan ni pun cuba untuk kawal steering dia. Dia sendiri nyatakan dia hampir melanggar beberapa divider tau. Sebab si Hana ni memang cakap dah luar kawalan dah. Dah memang kena rasuk habis, orang cakap 100% kena rasuk lah. Bila dah sampai dekat satu tol, dia berhenti tepi jalan. Lepas tu dah berhenti tepi jalan tu, dia keluar dari kereta. Dia tengok si Hana ni, dia dah pingsan. Dah macam keletihan sangat lah, memang dah pingsan habis. Dia call mak ayah dia lebih kurang pukul 4-5 minit pagi. Lepas tu mak ayah datang, ustaz pun datang kat kereta dia. Mak ayah dia bawa ustaz. Lepas tu ustaz pun macam bawa lah dengan mak ayah dia, bawa balik sekali semua. Dah settle semua. Yang si Wawan dia tanya, kau kenapa Hana? Macam tu pula, macam cerita pula. Hana, kau dah kenapa? Kau bila masa kau kena rasuk, aku tak perasan pun. Kau pun bagi tahulah aku dulu. Aku terkejut tiba-tiba kau diam, tiba-tiba lepas tu tiba-tiba kau menangis. Aku pasang Yasin kau tutup, aku pasang Yasin kau tutup. Lepas tu kau pandang aku, dah kenapa? Lain kali bagi tahulah dulu, kau rasa tak sedap hati. Lepas tu dari yang Hana ni pun bagi tahulah, sebenarnya sebelum kita masuk ke highway lekas, aku ternampak di side jalan, di tepi jalan ada seorang, tak tahulah dia orang ke apa, tapi dia memakai baju putih sedang melambai aku. Lepas tu aku pun tunduklah pandangan aku kan. Bila aku tunduk pandangan aku, tiba-tiba aku rasa macam kosong, gelap. Aku rasa macam badan aku lemah gila. Fikiran aku macam kosong. Lepas tu tak tahu, sedar-sedar aku dekat sini. Kebetulan pula yang ustaz ni pun cakap, itulah, ni pengajaran untuk korang semua. Jangan keluar malam-malam, korang tu anak dara lagi. Kan dah kena rasuk. Nasib baik benda tu tak ikut sampai ke rumah. Buatnya kalau benda tu dah jatuh cinta dengan korang, ikut sampai rumah, nak menjawab pula dah sampai ke rumah lagi. Dah ustaz tu pun sound lah, bagi pengajaran lah kan. Dan itulah cerita daripada Wawa dan Hana pada malam itu. Lah, sebelum aku nak end video ni, aku nak cakap ribuan terima kasih kepada korang yang sudi tengok video aku sampai habis. Sebelum korang nak alih ke video ceramah, korang like dulu dan subscribe dulu channel kecil aku ni. InsyaAllah doakan channel aku ni akan jadi channel yang cakap channel yang verified je lah. Itu je lah, impian aku nak verified je. Itu je, tak banyak pun. So jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa kat share dekat, tak kisah dekat Makcik Kia ke, Pak Hatan ke, kat Pakcik Manap ke, ikutlah. Nak share dekat jiran korang ke kan, ikut-ikut lah kan. So
Itu je lah daripada aku. InsyaAllah. Mana tahu kalau korang subscribe, naikkan semangat aku tu. Tiba pula hari tu aku nak buat 3 video sehari aku post. Mana tahu. So jangan lupa lah tekan butang subscribe tu. Dah 3 kali dah. Lebih dah aku cakap. Tak subscribe juga tak tahu lah. Okay. So Assalamualaikum. Goodbye. Ciao.